sebagai mereka yang ada buat dosa ni, maka sepatutnya paling kurang 71 kali. Tetapi banyak keadaan 7 kali pun tak lepas dalam sehari. So that kita kena cuba improve diri kita masing-masing. Dengan sebab bila kita continuously minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus, kita pun akan observe diri kita, dan kita minta ampun takkanlah nak buat maksiat lagi, dan kita minta ampun takkan nak buat perkara-perkara yang dilarang lagi. Ia kadang-kadang terbuat lagi, kadang-kadang terlanggar lagi batasan itu. Tetapi bila kita bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita doa lepas wuduk kan, Allahumma ja'alna minat tawwabin, mereka yang sentiasa bertaubat. Jangan bimbang kalau kadang-kadang ialah kita dah terbuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian buat lagi tak apa. Teruskan beristighfar. Mudah-mudahan ada satu poin yang Allah kabulkan istighfar kita, kabulkan permintaan kita, maka kita stop daripada melakukan kemungkaran yang berkenaan. Okey, itu antaranya. Dan bagi mereka terutamanya daripada kalangan lelaki ni tak uzur, maka yang terbaik dalam Ramadan ini, kalau ada waktu-waktu senggang, waktu-waktu yang memang kita free, luangkanlah masa untuk bersama dengan Al-Quran. Dan lebih baik lagi bersama dengan Al-Quran dalam hadis yang saya sebut tadi adalah di dalam bentuk kita bertadarus. Ada rakan, ada teman, mungkin juga staf kita, mungkin juga rakan-rakan sekerja kita, untuk kita bersama-sama dengan Al-Quran. Satu peringkat kita baca, kemudian seterusnya kita cuba untuk faham apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Dan percayalah bahawa ilmu Al-Quran kalau kita gali, dia tak habis. Malah terlalu banyak yang saya tengok pada diri saya sendiri, terlalu banyak yang saya tak tahu bila membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih terlalu banyak yang dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada ilmu engineering. Dalam silibus saya katakan mengaji syariah tak belajar engineering. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada ilmu medik. Yang semua ni perlu kepada usaha yang bersungguh-sungguh mendampingi Al-Quran, sehingga mana Al-Quran itu menjadi kehidupan kita. Al-Quran itu akan menjadi akhlak kita. Al-Quran itu akan menjadi panduan kita buat kerja. Dan Al-Quran itu akan mencemerlangkan kita di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay. Soalan yang kedua berkenaan bagaimana cara yang terbaik untuk kita memastikan tidak berlaku pelanggaran-pelanggaran, terutama yang membabitkan pergaulan. Pergaulan tu okey lagi lah maknanya dari sudut komunikasi, tapi biasanya mungkin juga pada aspek yang membabitkan sentuhan yang tidak perlu. Okay? Sama ada dalam bentuk bersalaman ataupun bertepuk tampar begitu ini dan seumpamanya. Maka dalam konteks ini, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita pada hari ini, kita dah boleh guna WhatsApp, kita dah boleh guna Facebook. Kebanyakan family dah ada WhatsApp family, betul? Sama ada, tak kira lah, mungkin juga mak kita, nenek kita pun ada WhatsApp lah tadi. Maka pada kedudukan itu, gunakan hikmat WhatsApp. Contoh, untuk memberikan penerangan tentang batas-batas antara yang mahram dengan bukan mahram. Maka antara lain adalah adab-adab yang perlu dijaga ketika mana berhari raya, for example. Maka tak pernah, mungkin tak semua orang dapat, tetapi sekurang-kurangnya dia boleh untuk minimizekan kemungkinan berlaku pelanggaran yang berkenaan. Dan dalam masa yang sama, antara benda yang saya tengok sebahagian daripada pemimpin-pemimpin di kalangan muslimah yang dihormati ini, mereka tidak segan silu untuk tidak bersalah. Hatta bukan muslimah pun ada di kalangan pemimpin negara barat yang juga dia memang tak suka untuk bersentuh dengan mana-mana lelaki yang tidak berkenaan, dan dia memberikan isyarat yang sewajarnya. Contohnya, katalah dia tak bersedia untuk bersalam, maka dia akan tunduk hormat dulu. Okey? Rather than dia yang menggulurkan tangan. Dan katalah sekali kita buat yang berkenaan,
dia telah berada untuk the other party, sama ada mungkin saudara, mungkin juga sebab saudara tak semua adalah mahram. Yang mahram ini adalah yang diharamkan nikah, sepupu sepapat, halal nikah. Sepupu sepapat ni dia halal nikah. So that pada kedudukan yang berkenaan lebih baik sama ada kita lelaki ataupun kita adalah wanita, untuk memberikan isyarat yang tak perlu untuk kita bagi tazkirah. Kalau katakan ada setengah keluarga dia memulakan hari raya dan kumpul ramai-ramai itu, dia ada sesi tazkirah. Alhamdulillah, kalau ada sesi tazkirah boleh untuk bagi penjelasan, penerangan yang berkaitan. Tapi tak semua keluarga macam tu, betul? So that on that kita lah yang memulakan dengan keadaan-keadaan, termasuklah mungkin adalah mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita. Maknanya kadang-kadang suara anak-anak ini boleh untuk menjadi suatu sumber mendidik orang-orang dewasa. Macam dalam kes Hasan dengan Husain berwuduk kan, untuk membetulkan wuduk seorang hamba Allah, seorang yang tua, yang berumur. Maka dia tunjukkan, dia buat, dia minta pakcik dia untuk jadi judge, jadi hakim, tengok siapa wuduk paling betul. Tapi sebenarnya untuk menegur pakcik ni. So that kadang-kadang anak kita adalah antara aset yang berkesan. Contoh, mungkin kita ajar anak-anak kita, okey, boleh bersalam dengan yang apa ni, opposite gender ni, dengan pakcik, tetapi dengan sepupu katakan perlu dielakkan. Tapi tidak ambilkan yang masih 2-3 tahun mungkin tak apa faham kan. Tetapi yang sekolah rendah katakan kita dah boleh mula untuk didik mereka. Jadi kadang-kadang anak-anak ni dia laser sikit, kira bila dia katalah ada yang approach dia daripada kalangan yang sepatutnya tidak bersalam dengan dia, dia mungkin akan sebut mama tak bagi. Tak bagi untuk bersalam dengan abang sepupu ni, for example. Pada anak dia okey. Tapi kalau kita yang buat macam tu, dia mungkin akan menimbulkan kekeruhan. Tetapi bila anak yang bersuara macam tu, dia sekaligus juga mendidik. Dia ada ia adalah satu proses. Kita tak boleh nak expect bahawa dia boleh selesai dalam satu hari raya settle. Tidak. Dia adalah perkara yang berperingkat-peringkat. Tapi yakinlah, dengan cara yang beransur-ansur ini, inilah antara keberkesanan approach pendidikan, terutamanya di Nusantara. Di Nusantara ni, orang Melayu kita, Nusantara, Melayu, Indonesia dan sebagainya, jiwanya halus. Dia tak boleh untuk kita langgar secara confrontational. Kalau dia langgar, dia tidak memberikan kesan kepada, dia nak amalkan, tapi menimbulkan kebencian. Elok-elok raya tu dia anggap kita poyo lah, kita dengan gambaran-gambaran yang negatif. So that tak apa, kita cuba secara baik dan terhormat. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Dan sebahagian daripada keluarga saya dah tengoklah keluarga saya sendiri kan, from time to time become better dari segi penjagaan, baik dari segi penjagaan aurat, dari segi penjagaan hubungan ini. Dia very very rarely happen dah sekarang di kalangan ahli keluarga. Walaupun to be perfectly honest, ada yang free hand, tapi dia hormat, dia tahu batasan dia. Dan kita doakanlah mudah-mudahan di samping mereka belajar daripada perkara-perkara yang begini, dalam masa yang sama Allah bagi hidayah untuk dia mengamalkan Islam dalam macam yang terbaik, insya-Allah. Okay, saya kira cukup sekadar tu perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita bersama, dan saya mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada kesilapan, terutama dalam Allah Subhanahu Wa Taala, juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf daripada tuan-tuan, Tuan dan juga rakan-rakan semua yang bersama dalam majlis ini. Kalau ada salah dan silap, gurau-gurau tu, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita bersama dan golongkan kita di kalangan mereka yang bersama Ramadan, dan Ramadan kita tidak berakhir dengan sekadar lapar dan dahaga.
tetapi rahmat kasih sayang keampunan daripada Allah yang tidak ternilai harganya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi hidayati wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Abdul Rashid atas tazkirah yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi pedoman